JDT pecah rekod dunia 109 tanpa kalah. Wah, sangat hebat pencapaian JDT. Dan sekarang, siapakah yang mampu menghentikan rekod mereka dalam Liga Malaysia? 109 perlawanan tanpa kalah. Bukan rekod Liga Malaysia, bukan rekod Asia, tetapi rekod dunia. Persoalannya sekarang, selepas JDT berjaya sampai ke tahap ini, siapa sebenarnya yang mampu menghentikan Harimau Selatan? Salam sejahtera dan terima kasih kerana kembali bersama Sekadar Berita. Okey, Johor Darul Takzim sekali lagi membuka musim baharu dengan satu pencapaian yang cukup besar. JDT menewaskan Kuching City FC 3-0 dalam perlawanan sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Sekaligus mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah atau Piala Sumbangsih dan memperoleh 3 mata berharga dalam Liga Super sesi 2026-2027. Tetapi kemenangan 3-0 itu bukan cerita paling besar malam tersebut. Okey. Kemenangan ataupun cerita sebenarnya ialah ini. JDT kini sudah melalui 109 perlawanan liga berturut-turut tanpa kalah. Saya ulangi. JDT sudah mengharungi perlawanan liga 109 kali berturut-turut tanpa kalah sejak tahun 2021. Satu pencapaian yang telah mengatasi rekod dunia. Baik, sebelum itu rekod itu telah dicatatkan oleh pasukan ASEC Mimosas dari Ivory Coast yang pernah melalui 108 perlawanan liga tanpa kalah antara tahun 1989 hingga 1994. Cerita sebenarnya ialah JDT kini sudah melalui 109 perlawanan liga berturut-turut tanpa kalah sejak tahun 2021. Rekod itu mengatasi catatan ASEC Mimosas dari Ivory Coast yang pernah melalui ataupun yang pernah merekodkan 108 perlawanan liga tanpa kalah antara tahun 1989 hingga 1994. Reuters turut melaporkan pencapaian JDT ini sebagai rekod dunia baharu dalam bola sepak liga. Perlu kita jelaskan satu perkara, ini bukan bermaksud JDT menang kesemua 109 perlawanan. Rekod yang dimaksudkan ialah 109 perlawanan liga tanpa kalah sama ada menang ataupun seri. Dan kalau kita fikir betul-betul, angka 109 itu memang luar biasa. JDT tidak kalah dalam perlawanan Liga Super sejak April 2021. Mereka juga mengharungi 4 kempen Liga secara berturut-turut tanpa satu pun kekalahan. Lebih menarik, dalam beberapa musim kebelakangan ini, jumlah mata yang tercecer pun sangat sedikit. Sebelum kita pergi lebih jauh, kalau anda suka ulasan bola sepak Malaysia seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe macam biasalah di channel Sekadar Berita. Okey, sekarang kita kembali kepada perlawanan JDT menentang Kuching City. Sejak awal permainan, JDT sudah menunjukkan siapa yang mengawal permainan. Mereka banyak menguasai bola, menekan kawasan pertahanan Kuching City dan menghasilkan beberapa situasi berbahaya. Namun, Kuching City tidak terus runtuh. Penjaga gol mereka, Haziq, beberapa kali berjaya menggagalkan percubaan JDT. Tahniah JDT. Namun, Kuching City tidak terus runtuh. Penjaga gol mereka, Haziq, beberapa kali berjaya menggagalkan percubaan JDT. Tetapi tekanan yang berterusan akhirnya menghasilkan gol pertama pada minit ke-11. Marcos Guilherme menerima peluang hasil gerakan yang melibatkan Bergson da Silva sebelum menyempurnakan jaringan untuk meletakkan JDT di hadapan. Gol awal ini sangat penting kerana apabila JDT sudah mendahului, lawan terpaksa mula mengambil lebih banyak risiko. Kuching City cuba memberikan tindak balas. Pada babak kedua, Gabriel Nestelrooy mendapat peluang menerusi tandukan, tetapi Shihan berjaya menafikannya. Kemudian datang gol kedua JDT pada minit ke-55. Oscar Ribas melepaskan rembatan kencang yang menewaskan Haziq dan sejak itu keadaan menjadi jauh lebih sukar untuk Kuching City. Pada minit ke-86, Syahib Zahidi pula melengkapkan kemenangan selepas menyambar bola muntah untuk menjadikan keputusan 3-0. Jadi kalau kita lihat perlawanan ini sahaja, mungkin kita boleh kata ia satu lagi kemenangan biasa JDT. Tetapi masalahnya kita sudah
terlalu biasa melihat JDT menang sehingga pencapaian luar biasa seperti ini kadang-kadang nampak seperti perkara normal. 109 perlawanan tanpa kalah sebenarnya bukan perkara normal. Dan sebab itu, JDT memecahkan rekod dunia. Tahniah JDT. ASEC Mimosas memegang rekod 108 perlawanan itu selama lebih 3 dekad. Sekarang, sebuah kelab dari Malaysia yang memecahkannya dan kelab itu ialah JDT. Mereka bukan tiba-tiba menjadi kuat dalam 1 atau 2 musim. Dominasi ini dibina dalam tempoh yang panjang. Sejak transformasi bola sepak Johor bermula lebih sedekad lalu, JDT membangunkan struktur kelab, fasiliti latihan, stadium, sistem kejurulatihan dan skuad yang mempunyai kedalaman luar biasa untuk standard Liga Malaysia. Kalau seorang pemain utama tidak dapat bermain, mereka masih mempunyai pemain lain yang mampu masuk tanpa menjatuhkan tahap pasukan dengan terlalu ketara. Ini menunjukkan ancaman JDT tidak bergantung kepada seorang pemain sahaja. Ada Bergson, ada Arif Aiman, ada pemain tengah dan pemain sayap yang mampu mencipta banyak peluang. Inilah kelebihan utama JDT. Mereka mempunyai banyak pemain yang berkebolehan. Masuk siapa sahaja, pasti boleh. Kemudian pemain dari bangku simpanan juga boleh memberikan kesan siapa-siapa sahaja dari bangku simpanan. Inilah perbezaan utama yang terdapat dalam kelab JDT berbanding dengan kebanyakan pasukan dalam Liga Super Malaysia ketika ini. Tetapi di sinilah timbul persoalan kedua. Adakah 109 perlawanan tanpa kalah ini menunjukkan JDT terlalu hebat atau menunjukkan jurang JDT dengan pasukan lain masih terlalu besar? Saya rasa kedua-duanya ada kebenaran. Kita tidak boleh menyalahkan JDT kerana terlalu kuat. Tugas sesebuah kelab ialah membina pasukan terbaik, mempunyai pengurusan terbaik dan cuba memenangi setiap pertandingan. JDT melakukan semua perkara tersebut. Jadi cabaran sebenarnya adalah berada pada pasukan-pasukan lain. Selangor, Kuching City, Sabah, Terengganu atau kelab-kelab lain perlu menghampiri standard yang telah ditunjukkan oleh kelab JDT ini. Kerana kalau setiap musim kita hanya bertanya berapa awal JDT akan menjadi juara, lama kelemahan persaingan liga itu sendiri akan menjadi terlalu mudah dijangka. Selepas Kuching City, jadual rasmi JDT menunjukkan Harimau Selatan akan berdepan dengan Kelantan Red Warriors FC di Stadium Sultan Ibrahim pada 26 Ogos ini. Mungkin angka 109 akan menjadi 110, 111, 112 dan beratus-ratus lagi. Kerana saya melihat untuk 1-2 tahun ini masih belum ada pasukan Liga Malaysia yang mampu menandingi kehebatan JDT. Sekarang saya mahu bertanya pada pandangan anda. Pada pendapat anda, sejauh mana rekod ini boleh pergi? 120, 130, 200, 300? Anda boleh berikan komen di ruangan komen. Kongsikan pandangan anda. Dan kalau anda suka ulasan ini, jangan lupa like, komen, share, subscribe Sekadar Berita untuk ulasan-ulasan berita yang seterusnya.